Tuan-tuan, teringat kita bagaimana kisah satu orang ulama. Bila mana dia meninggal dunia, maka pada sebelah malamnya, kawan kepada ulama ini dia telah bermimpi berjumpa dengan ulama yang baru meninggal ini. Tuan-tuan, dia mimpi, dia tengok kawan dia berada di singgah sana yang begitu hebat. Tuan-tuan, dia tengok keadaan ulama ni begitu indah, sehinggalah dia bertanya kepada ulama ini, "Wahai tuan, bagaimana tuan boleh mendapatkan kedudukan yang begitu agung ini?" Maka apa jawab ulama ni? Ulama ini kata, "Aku mendapatkan kedudukan yang hebat ini, kedudukan yang besar ini, kerana 2 rakaat yang aku dirikan pada waktu malam, itu yang Allah Ta'ala suka. Itu wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila al-allama al-habib Abdullah bin Umar Syatiri wa ila allama al-habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri wa ila allama al-habib Salim bin Abdullah Umar Syatiri wa ila masyayikhina fi bilad al-Masr wa fi kulli anha'i al-alam wa nafa'na bi'ulumihim fi ad-darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia, alhamdulillah, kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, walaupun dalam keadaan suasana cuaca yang sangat panas. Mudah-mudahan kepanasan di dunia ini akan menyejukkan kita nanti pada hari akhirat, dan juga tergolong kita daripada golongan orang yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita nak sambung apa yang kita bicarakan pada subuh tadi,
pada kuliah subuh kita pagi tadi, yang mana kita menyebut pada kuliah subuh tadi Nabi SAW apabila sampai kepada bulan Rajab, dan kita baru sahaja melalui bulan tersebut, dan sekarang kita telah berada di dalam bulan Syaban. Nabi SAW bila masuk sahaja pada bulan Rajab, Nabi membuat persediaan dan Nabi memperbanyakkan doa kepada Allah. Tuan-tuan, doa yang dibaca oleh Nabi SAW adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan berkatilah kami pada bulan Sya'ban yang sekarang ni kita berada padanya. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Tuan-tuan, kalau kita tengok persediaan yang dilakukan oleh Rasulullah, orang yang telah dijamin syurga oleh Allah, orang yang tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Perkara ni pernah disebut di dalam kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, dia pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, untuk apa lagi amalan-amalan ini semua? Tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah berasa pelik. Nabi satu orang yang telah dijamin syurga, Nabi adalah orang yang tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi masih melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Sehingga diriwayatkan Nabi SAW bangun pada tengah malam, disebutkan oleh ulama hatta waramat qadamah, sehingga kedua kaki Nabi SAW menjadi bengkak-bengkak kerana beramal, kerana melakukan sembahyang pada waktu malam. Tuan-tuan, lalu apa yang disebut oleh Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakura, apakah tidak boleh aku hendak menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ini Nabi SAW, orang yang diberikan kedudukan yang mulia, orang yang tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, dan pasti tempatnya adalah di dalam syurga Allah. Pernah seorang ulama diminta oleh anak murid dia, kata murid dia, wahai guruku, boleh tak engkau sifatkan bagaimana keadaan Jannatul Firdausi nuzulan, bagaimanakah keadaan syurga Firdausi? Dan tuan, apa jawab ulama ini? Fiha Rasulullah, di dalam syurga Jannatul Firdaus, di dalam itu terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, perkataan ulama ini nak memberi gambaran pada kita, syurga yang akan dimasuki oleh Rasulullah bukanlah syurga yang biasa-biasa. Dia adalah syurga yang sangat luar biasa, iaitulah syurga tertinggi yang namanya adalah Jannatul Firdausi nuzula. Tuan-tuan, tapi Nabi SAW, walaupun begitu keadaan kedudukan dia,
bila masuk kepada bulan Rajab, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami pada bulan Rajab, berkati kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, nak menunjukkan kepada kita, Nabi yang mulia pun mengagungkan, Nabi yang mulia pun memuliakan setiap yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu bagaimana dengan kita? Tuan-tuan, kita tak tahu bagaimana kedudukan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tak tahu apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya. Kerana tu kata Al-Imam Al-Qushairi rahimahullahu taala di dalam kitab dia Risalah Al-Qushairiyah, kata Imam Al-Qushairi, berapa ramai daripada manusia hanyalah mendakwa dirinya begitu dan begini. Tuan-tuan, kebanyakan daripada kita hanya mendakwa sahaja. Kebanyakan daripada kita hanyalah beranggapan sahaja. Tuan-tuan, tapi pada hakikatnya kita tak tahu bagaimana kedudukan seseorang pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, teringat kita bagaimana kisah satu orang ulama. Bila mana dia meninggal dunia, maka pada sebelah malamnya, kawan kepada ulama ini dia telah bermimpi berjumpa dengan ulama yang baru meninggal ini. Tuan-tuan, dia mimpi, dia tengok kawan dia berada di singgah sana yang begitu hebat. Tuan-tuan, dia tengok keadaan ulama ni begitu indah, sehinggalah dia bertanya kepada ulama ini, wahai tuan, bagaimana tuan boleh mendapatkan kedudukan yang begitu agung ini? Maka apa jawab ulama ni? Ulama ini kata, aku mendapatkan kedudukan yang hebat ini, kedudukan yang besar ini, kerana 2 rakaat yang aku dirikan pada waktu malam, itu yang Allah Ta'ala suka, itu yang Allah Ta'ala redha, menyebabkan aku mendapatkan kedudukan sebagaimana yang engkau lihat sekarang ni. Tuan-tuan, nak ceritanya apa? Ibrah, pengajaran daripada cerita ni. Amalan kita tak tahu mana satu yang akan diterima Allah, mana satu yang akan menolong kita bila mana nanti esok kita pi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi bulan Ramadan adalah bulan yang dijadikan oleh Allah tidak ada kemurkaan. Dalam bulan Ramadan tidak adanya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya sekadar rahmah, yang ada adalah kasih sayang, yang ada hanyalah maghfirah, yaitu keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadan, apabila telah masuknya bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita mesti nak kena berasa ghairah, kita mesti nak kena ada berasa tamak dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang tamak dengan pemberian Allah, orang yang bersungguh-sungguh mendapatkan pemberian Allah, tuan-tuan, dia juga termasuk daripada golongan orang yang bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan, bersyukur ni dia bukan hanya setakat kita mendapatkan apa yang kita ndak. Tuan-tuan, biasa kita akan sebut alhamdulillah, kita akan sujud syukur
apabila kita mendapatkan apa yang kita nak. Tuan-tuan, tapi kita tak pernah pun memperdulikan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pernah pun memperdulikan dan bersungguh-sungguh mendapatkan anugerah-anugerah yang besar daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kita khawatir kalau nanti kita tergolong dalam golongan orang yang sombong dengan Allah. Tuan-tuan, dalam kitab Al-Iqna' fi Halli Al-Fadh Abi Syuja', tuan-tuan, dalam kitab tu dia terang kepada kita berkenaan dengan solat jamak dan qasar. Tuan-tuan, jamak ni kadang-kadang kalau kita tak musafir dia boleh jamak. Kadang-kadang mungkin kerana disebabkan sakit antaranya. Tuan-tuan, ada ulama yang membenarkan sembahyang itu dijamak tetapi tidak boleh diqasar. Tuan-tuan, orang yang nak jamak dan qasar dia mestilah bermusafir yang melebihi daripada 2 marhalah. Tuan-tuan, ulama sebut antara sembahyang jamak qasar dengan sembahyang sempurna mana satu yang lebih baik. Tuan-tuan, ulama menyebut antara jamak qasar dan juga sembahyang yang sempurna adalah terlebih elok dan terlebih sempurna pada sembahyang yang sempurna dilakukan. Manakala jamak dan juga qasar dia adalah sembahyang yang dipendekkan kemudian dihimpunkan dalam satu masa walaupun masa itu bukan masa dia. Tuan-tuan, maka ini memberi gambaran sembahyang yang paling baik adalah sembahyang dengan cara sempurna. Tetapi ulama menyebut siapa-siapa yang telah pun bermusafir tetapi dia tidak mengambil rukhsah, dia tidak mengambil kelonggaran yang diberikan oleh syarak, maka orang ini, kata Imam Abi Syuja', orang ini dia adalah orang yang sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kita dah dipermudahkan, kerana kita telah pun diberikan satu rukhsah, maknanya satu kemudahan bila mana bermusafir lebih daripada 2 marhalah kita boleh jamak dan juga qasar sembahyang kita. Tuan-tuan, tapi pasal apa yang kita nak sembahyang sempurna ni? Maka kata Imam Abi Syuja', orang ni dia sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lah ni kita dah nak pi kepada 1 bulan yang mana bulan itu tidak ada pun kemurkaan, yang ada rahmat daripada Allah. Kata Nabi SAW, "Iza dakhala Ramadan," apabila bukanya sahaja, masuknya sahaja bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita nak terang, Ramadan ni dia asal perkataan dia Ramdun. Tuan-tuan, apa dia makna Ramdun? Makna Ramdun adalah bulan yang panas dan membakar. Tuan-tuan, apa yang nak dibakar pada bulan Ramadan ni? Tuan-tuan, yang nak dibakar pada bulan Ramadan adalah dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada orang yang dia tak berapa berminat. Bila mana kita kata buat amalan-amalan sekian, dosa dia akan diampunkan oleh Allah. Kita buat amalan sekian-sekian, darjatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada orang dia duk berasa Allah ampun dosa bukan ada apa pun. Tuan-tuan, kerana dia memandang yang kata nikmat tu adalah duit. Yang dia pandang nikmat tu bila mencurah-curah rezeki. Tuan-tuan, kita kalau nak rezeki kita macam hujan. Tuan-tuan, kita kalau nak nikmat yang ada sekarang ni dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu
hendaklah dia meminimumkan, hendaklah dia mengurangkan, hendaklah dia mentiadakan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yahrumar rizqa, kata Nabi, adapun seseorang hamba, rezekinya itu akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila kata rezeki bukan duit saja. Bila kata rezeki bukan hanya kesenangan saja. Bila kata rezeki bukan sekadar harta saja. Tuan-tuan, kadang-kadang sebab itu kata ulama, manusia dia sukar untuk bersyukur pada Allah. Manusia dia susah bersyukur kepada Allah bila mana dia tak perasan rupa-rupanya yang dia dapat selama ni adalah nikmat daripada Allah. Tuan-tuan, dia tak kaya, dia bukan orang senang. Tuan-tuan, dia bukan sebagaimana orang-orang lain yang mempunyai harta banyak. Dia bukan macam orang lain yang mempunyai pangkat yang besar. Tuan-tuan, dia orang biasa. Dia hanyalah seorang yang tak dipandang oleh orang. Tuan-tuan, tapi dia telah mendapatkan anak-anak yang menjadi penyejuk mata dia. Bila dia balik rumah, anak ni kelik tangan ayah, bawa masuk dalam rumah, duduk, kemudian tanya pula dengan ayah si anak ni, ayah penat balik daripada cari duit, ayah nak makan tak? Ayah nak minum tak? Tuan-tuan, mungkin nikmat yang macam ni tak didapati oleh orang lain. Tuan-tuan, ada orang yang dia kaya, ada orang yang dia senang, tapi bila pak dia balik daripada cari duit, dah penat-penat di luar, bila balik ke rumah tidak ada seorang pun yang memperdulikan kepada dia. Tuan-tuan, maka kerana tu kata ulama, kamu kena muhasabah. Kadang-kadang kamu telah mempunyai nikmat yang harus untuk kamu syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka dosa, kata Nabi SAW, sesungguhnya seseorang hamba itu ditahan rezekinya. Tuan-tuan, bila kata rezeki, macam tadi yang kita sebut, ada macam-macam bentuk rezeki, maka ditahan rezeki dia. Tuan-tuan, pasal apa rezeki ditahan oleh Allah? Kerana kata Nabi SAW, li'anna zamba yusibahu, ini adalah kerana disebabkan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu sukses kehidupan seseorang bukanlah bila mana dia mendapatkan kesenangan, bila mana nak sukses dalam kehidupan. Tuan-tuan, dia carilah apa juga strategi. Kalau dosa masih lagi menumpuk, tuan-tuan, kerana dosa itulah segala urusan dia tidak akan pernah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita nak kena ada satu akidah, kita nak kena ada satu pegangan bahawa apa yang ada pada kita sekarang ni ianya adalah milik Allah, dia bukan milik kita. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala peringat dalam banyak ayat. Allah Taala kata, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa-apa yang berada di langit, apa yang berada di bumi, dan antara keduanya, semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalaulah rezeki satu orang ditahan oleh Tuhannya, tuan-tuan, kalau Allah Subhanahu wa taala tak nak beri pada pemberian dia, tuan-tuan, Allah Taala sebut fa akhadnahum baghtatan, kami boleh ambil pada bila-bila masa sahaja apa yang dipunyai oleh manusia tersebut. Tuan-tuan, buktinya pada hari ini apabila melandanya COVID-19,
Tuan-tuan, kita tengok berapa ramai orang yang kehilangan pekerjaan. Tuan-tuan, bila hilang pekerjaan, baru dia kenal dengan malam Jumaat. Bila dia hilang pekerjaan, barulah dia kenal apa itu surah Yasin. Tuan-tuan, bila mana dia hilang segala-galanya, barulah dia kenal ustaz-ustaz yang berada di tempat dia. Tuan-tuan, baru berjinak dengan Al-Quran, baru berjinak dengan zikir-zikir yang boleh mendatangkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Taala kata, fa akhadnahum baghtatan. Kami boleh ambil kalau kami nak ambil apa yang ada pada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu datang bulan Ramadan satu rahmat daripada Allah. Maka kerana tu Nabi SAW bersedia sungguh-sungguh supaya nanti masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan keluar insya-Allah daripada bulan Ramadan sebagai la'allakum tattaqun, sebagai insan yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, bila jadi orang yang bertakwa dengan Allah ni, kira televisyen tak boleh tengok lah no. Tuan-tuan, bila dah jadi orang bertakwa, duit kena buang lah no. Tuan-tuan, bila jadi orang yang bertakwa, kira dengan dunia ni tinggal habis. Tuan-tuan, macam tu ke orang yang bertakwa pada Allah? Tuan-tuan, dalam tamadun Islam, tuan-tuan, kalau kita baca dalam tamadun Islam, tuan-tuan, tamadun Islam ni, no, dia tunjuk dekat situ juru terbang yang pertama sekali adalah orang Islam yang bernama Abu Firnas. Tuan-tuan, ni juru terbang yang pertama. Dialah yang duk reka kapal terbang ni, macam mana nak menerbangkan satu besi. Tuan-tuan, ni Abu Firnas. Kalau kita tengok dalam lakaran yang dilakar oleh orang yang berada pada zaman tu, tuan-tuan, Abu Firnas ni, masa dia nak terbangkan dia punya kapal terbang, dia memakai serban, kemudian dia memakai kurta. Tuan-tuan, ni pakaian-pakaian orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ada pakar perubatan dan juga pakar vaksin. Tuan-tuan, hari ini orang kecoh berkenaan dengan vaksin. Contohnya, yang ini campuran ini, yang ini campuran itu. Tuan-tuan, padahal kita Islam ada pakar perubatan dan vaksin. Antaranya yang bernama Abu Juljul, nama dia. Tuan-tuan, ni pakar dalam pengkelasan obat. Masya Allah, dia dipelopori oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, muzik dia diasaskan oleh siapa? Al-Imam Ibnul Arabi. Dan maka keluarlah ada macam-macam irama pada hari ini. Tuan-tuan, dipelopori oleh siapa? Orang Islam kita, Ibnul Arabi. Tuan-tuan, Ibnul Arabi, nah, kalau orang biasa tak boleh baca kitab yang dikarang oleh Imam Ibnul Arabi. Bahkan guru-guru kami di Mesir dan juga di Yaman, tuan-tuan, dia kata apa? Kamu jangan baca kitab yang dikarang oleh Imam Ibnul Arabi kecuali bila mana kamu berjumpa dengan seorang guru yang benar-benar memahami kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Ibnul Arabi ini dia adalah pengasas kepada irama-irama muzik. Tuan-tuan, ni yang ada di dalam tamadun Islam. Tuan-tuan, maka orang yang bertakwa dengan Allah, Allah Ta'ala sebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa dengan Allah, Allah beri kepada dia jalan keluar. Bukan setakat itu, bila mana dia bertakwa dengan Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dia akan diberikan rezeki lagi oleh Allah daripada sumber-sumber yang dia sendiri pun tak sangka, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, itulah secara ringkasnya sebagai persediaan kita untuk memasuki pada bulan Ramadan
Rajab telah pun meninggalkan kita. Sekarang ni kita berada pada bulannya Syaban. Tuan-tuan, kita pohonlah keampunan kepada Allah sebagaimana yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak kepada kita bila masuk ke dalam bulan Ramadan nanti, kita nak ambil, kita nak kaut, kita nak bawa semua sekali apa-apa yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Dan rugilah bagi orang yang dah berada pada bulan Ramadan, dia keluar dalam keadaan dosa dia tak diampunkan oleh Allah. Maka kata Nabi, sahihlah, benarlah, wa huwa minal khasirin, dia ni dijadikan oleh Allah hanya untuk mendapatkan kerugian daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, barakah dan juga ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana وما تعمدنا وما أسرارنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.